nak berdiet tapi kalau boleh tu tak nak lapar. Lepas tu ramai yang bertanya, Ellie, macam mana lah kita nak kurangkan nasi ni? Kali ni Ellie akan tunjukkan macam mana korang boleh buat portion control dan juga alternatif nasi, mi dan juga pelbagai sumber karbohidrat yang lain lah. Kalau korang suka video tips yang macam ni, jangan lupa untuk like, share video ni dan juga subscribe pada Basically, okay? Benda yang pertama korang kena tengok adalah kalori intake korang. Paling senang tu tengoklah berapa banyak nasi korang makan. Dia bukan nasi tu masalahnya, cuma kuantiti nasi tu. Benda pertamanya Ellie akan buat adalah Ellie akan kecilkan pinggan tu. Nampak ni, kalau kata yang ini satu pinggan yang besar, yang ini pinggan yang kecil. Ellie masuk cuma separuh je nasi yang daripada pinggan besar ni. Nampak lagi banyak kan yang pinggan kecil tu? Bila kita tengok macam banyak je kita makan pinggan kecil tu, kita pun rasa macam kita dah makan banyak dah. Selain daripada nasi, kita bolehlah portion control. Biasanya lah kan, contohnya Ellie tunjukkan ayam masak kunyit ni kan. Siapalah tak suka kan? Nasi sebabun tu, lepas tu kita ambil ayam je semata. Gitu. Kalau boleh tu sepenuh-penuh pinggan. Betul ke tak? Betul ke tak? Jangan tipu. Apa yang korang boleh buat? Kurangkan pengambilan nasi tu untuk protein kita. Janganlah ambil banyak sangat macam tadi. So ambilkan crispy garlic tu sedapnya. Dan jangan lupa juga untuk tambahkan sedikit sayur. Lepas tu lepas tu korang nak letak kicap kan? Tahu sangat. Kurangkan pemakanan kicap tu sebab kicap tu banyak gula. Apa kata kita makan dengan sambal belacan? Mercik. Kalau lah tengok macam korang dah boleh adjust, kita kurangkan lagi sedikit nasi. Lepas tu kita akan ambilkan kita punya protein kita. Kita ambilkan suku juga. Lepas tu kita masukkan lebih banyak sayur. Nak sayur yang goreng ke nak sayur yang fresh? Fresh lagi bagus lah. Tapi kalau kata korang banyakkan sayur tu pun kira dah bagus sangat dah. Nak kicap juga? Tak apalah. Ellie sarankan kita pakaikan kicap cair. Kuranglah sikit gulanya. Tapi Ellie tetap setia dengan sambal belacan ni. Dapat yang ini cukup, babe. Itu adalah cara pertama untuk korang buat portion control. Dah faham dah kan? Seterusnya, jom kita bercerita pasal alternatif nasi pula. Nasi ni ada banyak jenis. Ellie kebanyakan masa akan masak menggunakan parboiled rice. Kandungan kanji dia adalah lebih sedikit daripada nasi biasa. Kalau tak ada, macam basmati tu pun okey juga. Nak kurangkan karbo lagi, korang boleh cuba konjac nasi. Yang ini adalah dibuat benda konjac. Walaupun rupa dia lebih kurang macam tu, tapi dia punyalah kenyal. Ellie lagi suka konjac mi. Kejap lagi kita akan cerita pasal benda tu lah. Ataupun korang boleh cuba juga cauli rice. Cauli rice ni buat daripada kubis bunga. Cuma rasa dia tu macam kubis bunga lah. Ellie ada tunjukkan macam mana kita buat dengan 4 cara. Ellie juga ada share macam mana kita boleh masakkan. Contohnya cauli rice goreng kampung. Video cara nak buat cauli rice dan juga cauli rice goreng kampung ni ada dekat dalam description, okay? Seterusnya, kita nak makan mi pula kan? Ellie tak ada mi kuning, so Ellie tunjuk spaghetti je lah. Selalunya kalau kita fikirkan alternatif mi ni kan, confirm kita akan fikir, kalau kata whole wheat ni mesti lagi bagus kan? Apa yang korang perlu tengok dekat dia punya nutrisi dia. Macam contohnya dekat sini, kita compare kan, perbezaan yang ketara adalah daripada segi fiber. Okey je sebenarnya, tapi sekiranya korang nak kurangkan lagi karbo dan juga kalori, korang boleh consider juga. Yang pertama adalah zoodle, iaitu mi yang diperbuat daripada zucchini. Ellie pernah share juga macam mana kita nak buat zucchini ni. Sedap babe zoodle ni, Ellie memang cukup suka. Sama ada kita nak makan mentah macam tu ataupun nak bergoreng macam ni pun boleh. Sebelum ni pun Ellie ada tunjukkan cara macam mana nak buat zoodle dan juga macam mana nak masakkan dia. Seterusnya kita boleh juga menggunakan telur. Macam kita racikkan waktu kita nak letak kata bihun tu kan. Kita buatkan dalam bentuk mi ataupun dalam bentuk lasagna macam ni. Ellie gunakan telur untuk kurangkan karbo dekat dalam lasagna ni. Seterusnya korang boleh juga mencuba konjac noodle ataupun oat fiber noodle. Kedua-duanya diperbuat daripada konjac. Cuma yang warna kuning ni dia ada letak sedikit oat fiber. Jadi dia punya karbo tu tinggi sedikit. Tapi masih lagi rendah kalau nak dibandingkan dengan mi kuning kita tu. Sebelum ni pun Ellie pernah makan kan dengan mi soto kita. Memang tak rasa apa pun. Cuma dia punya tekstur itu sedikit kenyal kalau kita nak compare dengan mi kuning. Nilai kalori dan juga karbo dia sangatlah rendah. Bila kita masakkan pad thai versi diet ni kan, banyaklah kita dah boleh save kalori dan juga karbo dekat situ. Kalau roti macam mana pula Ellie? Kalau kata roti, selalunya yang kita fikir, kalau kita makan roti sampah ataupun roti whole wheat tu kan, kira dah sihat dah tu. Dari segi karbo tu lebih kurang sama sahaja. Roti sampah ni kan, dia punya fiber dia lebih tinggi. Dan dia juga adalah karbohidrat yang kompleks. Selain daripada tu, apa yang korang boleh cuba juga adalah roti keto ni. Memang rendah karbo, cuma dia punya kalori dia tinggi sedikit. Ataupun paling senang sekali, korang buatlah roti magic yang Ellie selalu sangat share. Tak sampai 2 minit, korang dah siap dah satu roti. Lepas tu punyalah lembut. Kalau korang nak belajar macam mana nak buat roti putih ataupun roti keto ni, just komen dekat bawah, okay?
Alright, dah faham pasal roti. Seterusnya kita cakap pasal tepung pula. Kita dah biasa pakai tepung gandum, tepung jagung, tepung gandum lagi kan. Selalunya kalau kita fikir apa yang boleh gantikan tepung gandum, kita akan tukarkan dengan wholemeal flour. Macam kisah spaghetti dan juga roti tadi, kalau kita tengok daripada segi tepung ni, karbohidrat dia, ini macam bahasa Arab pula. Kalau kita bandingkan antara dua tepung ni lah, perbezaan yang ketara adalah daripada segi fiber. Bila fiber ni banyak, kita lagi mudah kenyang dan dia sangat berkhasiat kepada badan kita. Tapi sekiranya korang nak rendahkan lagi karbo ataupun nak cari alternatif yang gluten free, kita boleh cuba tepung-tepung yang macam ni pula. Kejap. Dah macam sama pula rupa semuanya. Kejap Ellie tuliskan. Macam mana pula ni? Betul lah ni. Kalau tengokkan semua tepung ni lebih kurang sama je kan rupa dia. Kalau korang nak buat resepi diet kan, macam contohnya roti magic ni kan, memang kena pakai tepung-tepung speciality macam ni. Kalau korang pakai tepung gandum, tak adalah diet macam tu sebab makro dia dah berbeza. Jadi ikut sahaja seperti resepi yang Ellie sarankan, okey? Kita ada juga macam tepung yang lebih rare seperti golden flaxseed meal dan juga whey isolate protein. Dan yang last sekali, jom kita cerita pasal susu pula. Susu tu, alamak dia tulis bahasa Arab lah pula. Okey, susu ni dia ada sejenis gula yang digelar sebagai laktosa. Kalau tengok dekat sini, 250 ml ada 12 gram gula. Bukan dia tambah gula tau. Apa yang korang boleh buat, korang boleh bancuhkan krim, cooking cream ke, whipping cream ke, heavy cream ke dengan sedikit air. Ellie pernah tunjuk cara ni bila Ellie buat puding caramel versi diet. Selain daripada tu, kita boleh juga menggunakan alternatif susu yang lain seperti santan. Santan. Alah, kita makan cendol tu kan santan. Dan juga susu daripada kekacang. Yang popular seperti badam dan juga soya. Ellie tak adalah susunya, so Ellie tunjukkan kacang pun jadilah. Ellie akan tukarkan kita punya almond ni kepada susu almond. Pakaikan satu cawan je, korang boleh dapatkan satu balang macam ni. Macam-macam dah resepi yang Ellie dah buat kan. Nak tak tips yang lain seperti alternatif untuk kita punya perencah macam kicap ni dan juga alternatif gula. Banyak alternatifnya. Yang kita ingat gula putih tu tukar kepada gula perang. Sama je tinggi gula tu. Kalau korang berminat, just komen dekat bawah yang korang nak next episode untuk alternatif karbo ni. Dan jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe pada Basically, okay? Bye-bye.